Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah hari ini saya akan terangkan ataupun saya akan bedah sedikit tentang buku yang saya rasa agak menarik dan saya mula membacanya lah untuk waktu-waktu PKP ni kan. Okey, bukunya lah ni, 7 Habits of Highly Effective People. Okey, buku ini dituliskan oleh Stephen R. Covey. Ini seorang penulis best selling author dan juga orang yang agak terkenal dengan penulisan dia dengan baik lah. Okey, jadi buku ini mengisahkan atau menceritakan tentang 7 habit yang dilakukan yang akan memberikan impak kepada kita sebagai seorang manusia lah. Okey, dan saya tidak akan cerita tentang banyak, cuma saya akan bincangkan tentang first habit dan juga forward dia dululah ataupun kata-kata pendahuluan dia. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Dalam buku ini di forward di dalam kata-kata pendahuluan atau kata-kata pengantar adalah Stephen R. Covey menyatakan bahawa terdapat beberapa challenges yang dihadapi oleh umat manusia yang orang kata yang terbesar jugalah. Okey, antaranya ialah yang pertama fear dan insecurity, yang kedua ialah perkataan I want it now, ketiga ialah blame and criticism, keempat ialah hopelessness, kelima ialah lack of life balance, keenam ialah what's in it for me, yang ketujuh ialah the hunger to be understood, dan yang ke-8 ialah conflict and difference. Baik, untuk yang pertama ialah fear and interesting. Okey, saya rasa semua tahu tentang perkataan fear dan interesting, fear and security. Saya rasa saya semua tahu tentang perkataan fear and insecurity kan, ataupun tentang insecurity dan fear. Okey, fear tu kita boleh menunjukkan sebagai ketakutan, apa yang perasaan takut ataupun fobia dan sebagainya. Insecurity pula boleh membawa kepada perasaan yang menunjukkan bahawa kita ni kurang ataupun tidak semegah yang lain lah, macam saya biasa dengar kan. Okey, jadi kenapa benda ni jadi challenge untuk sebagai kita seorang manusia lah. Okey, antaranya adalah kita fear ni, kita takut untuk kehilangan apa yang kita rasa dah memang dijadikan untuk kita. Contohnya kita takut untuk kehilangan kerja, kita takut untuk kehilangan kawan, kita takut untuk kehilangan ahli, kita takut untuk kehilangan wang dan sebagainya. Okey, padahal sesuatu manusia tu dia adalah independen. Dia adalah satu organisma yang boleh memikirkan sesuatu yang lagi jauh lagi dengan kawan dia. Maksudnya kalau kita kehilangan kerja, kita tidak boleh, bila dia takut kehilangan kerja, maka dia akan stay dengan kerja tu tanpa dia memikirkan efek dia kalau dia meneruskan kerja tu. Contohnya kalau sebagai seorang kerja yang amat sibuk dan sebagainya, dan tidak memberi, orang kata, respon kepada family dia, tidak memberi perhatian dan sebagainya. Yang ini akan mendatangkan efek-efek ni jugalah. Jadi apa yang saya nak katakan kalau dengan dakwah dan tarbiyah ni ialah kita sebagai pendakwah, mereka akan merasa takut apabila mereka ingin berjumpa dengan orang, mereka ingin menyampaikan kata-kata kebenaran ni sebenarnya. Walhal sepatutnya mereka lah orang yang berada di front line bila mencegah kemungkaran ataupun memberi sesuatu peringatan. Mereka adalah para pendakwah. Kuntum khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka merupakan orang-orang umat yang terbaik ataupun kita sebagai umat yang terbaik. Pesanan dakwah itu sebenarnya untuk kita semua. Jadi mereka sepatutnya tidak patut berasa takut dan merasakan bahawa ini merupakan kerja di jalan Allah yang sepatutnya Allah, yang insyaAllah Allah akan redha. Jadi seterusnya ialah perkataan I want it now ataupun frasa I want it now ni, saya nak sekarang. Okey, faham tak? Maksudnya seseorang itu, manusia itu, dia tend untuk memiliki sesuatu perkara itu dalam keadaan segera. Walhal dia tidak tahu bahawa jika dia mengikut prinsip macam tu, akan datang kualitinya tiada ataupun akan datang bahawa menyebabkan dia merasakan perasaan yang terlalu ego ataupun eager untuk mendapatkan sesuatu. Padahal Allah kata dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kenapa mereka merasakan bahawa sesuatu itu, manusia ini, kenapa dia merasakan bahawa kalau dia mendapat sesuatu tu dia nak sekarang. Jadi kalau kita berdoa lah, kita nak makbul. Tapi saya yakin most of us memang akan rasa aku kalau boleh aku nak sekarang, kan? Jadi kita kena berubah benda tu. Sebenarnya adalah kita ada perasaan blame and criticism. Maksudnya menyalahkan orang lain. Ini biasa dalam norma masyarakat. Sebab tu kita ada lagu bangau oh bangau. Jadi kalau contoh dalam dakwah tarbiyah ni macam mana? Contohnya kalau kita tidak buat sesuatu, kita ditugaskan ke satu kampus tu, satu medan tu, dan tiba-tiba nanti bila tiada kerja dakwah yang dilakukan ataupun tiada gerak kerja yang ada, maka kita akan mula menyalahkan orang lain. Kata, oh kau lah ni, murabi lah ni, dia tak bagi modul yang bagus. Oh ni lah ni bagi sharing tak tunjuk arah dan sebagainya.
Okey, kat sini nak nampak bahawa permainan bangun orang kata berlagu bangun tu sudah memang biasa dalam masyarakat. Maupun dalam dakwah dan tarbiyah. Okey. Dan seterusnya ialah kita ada hopelessness. Maksudnya perasaan kita tidak ada harapan lah. Ada rasa hopeless. Biasanya perkara ini akan jadi bila kita menghadapi satu kegagalan. Contohnya kalau kita mentajmid orang dan sebagainya, tetapi dia merasakan bahawa orang takkan terima dakwah dia, takkan terima. Walhal sepatutnya kan Allah dah kata dalam Al-Quran bahawa kerja kamu hanyalah menyampaikan. Yang akan menentukannya adalah Allah SWT. Okey, seterusnya ialah lack of life balance. Maksudnya keseimbangan dalam kehidupan mereka. Mereka tiada keseimbangan. Maksudnya apa yang saya kata kat sini bahawa contohnya kalau seseorang tu dia terlalu terikat dengan phone dia, terlalu terikat dengan kerja dia, terlalu terikat dengan perkara-perkara lain selain daripada kehidupan dia, dia tidak ada keseimbangan. Dia tidak ada seimbangkan kerja, dia tidak ada seimbangkan anak-anak, dia tidak ada seimbangkan masanya dengan agama dan sebagainya. Jadi ini semua menyebabkan porak-peranda lah. Dan ini merupakan satu cabaran yang dihadapi oleh seorang manusia, oleh sebuah organisasi atau seseorang manusia yang biasanya kita akan nampak lah. Dan seterusnya ialah the hunger to be what's in it for me. Ini apa maksudnya? Yang secara simpelnya, kita nak balasan apa yang kita buat. Betul tak? Maksudnya kita akan rasa macam kita nak barang yang contoh kalau kita bagi 10, kita nak 10 juga. Kita mengharapkan balasan daripada orang juga. Walhal patutnya tak boleh. Bila kita memberi, kita tak sepatutnya mengekspekkan yang sama. Betul kan? Dan seterusnya kita juga ada konflik dan difference. Maksudnya Allah SWT ciptakan kita dalam pelbagai bentuk, pelbagai rupa, pelbagai saiz dan pelbagai kaum. Jadi sepatutnya perkara-perkara ini sepatutnya menyumbang kepada variety ataupun diversity lah kan. Jadi tapi kenapa benda-benda macam ni menjadi sesuatu masalah lah bila berlakunya konflik, salah faham dan sebagainya lah. Okey, jadi itu adalah beberapa contoh cabaran yang dihadapi oleh kita sebagai manusia lah, yang disenaraikan oleh Stephen R. Covey. Okey, jadi kita nak masuk dalam buku ni. Habit yang pertama adalah be proactive. Bahasa be proactive ni macam mana? Maksudnya ialah seseorang itu menjadi proaktif melalui dia mencari jalan untuk melaksanakan sesuatu dengan cara yang di luar kotak. Okey? Itu ada banyak definisi untuk proaktif, tetapi saya rasa yang itu antara yang sesuai lah. Maksudnya bahawa kan di bawah satu gerak kerja itu bila dia melakukan satu kerja itu, dia melakukannya dengan proaktif, bermakna dia melakukan satu maybe di luar keperluannya, requirementnya. Contoh kalau seseorang guru itu memerlukan anak murid dia untuk siapkan satu kerja rumah, dia mungkin siapkan 2 dan sebagainya lah. Itu mungkin contoh sikit je lah. Okey, tetapi kita nak catat kat sini lah, be proaktif ni dapat juga kita kesan daripada perkataan sendiri. Percaya atau tidak, mengenai penggunaan perkataan juga mula menunjukkan bahawa kita ni proaktif atau tidak. Okey. Kalau dalam dakwah dan tarbiyah, saya nak bagi contoh adalah pertama, anda kita diberikan kerja oleh kita punya M ataupun kita ada task halakah kita dan sebagainya lah kan. Kalau seseorang yang proaktif, dia akan mencari jalan untuk menyiapkan kerja tu sebagaimana pun boleh. Tetapi kalau jadi maybe dia akan memberi kata-kata semangat walaupun dia mempunyai kesukaran, tapi dia akan mencari jalan. Contohnya adalah apabila dia diberi kerja, dia akan berkata begini. Dia akan cakap bahawa baiklah, saya akan lakukannya dan mencari jalan penyelesaian. Tetapi kalau orang yang tidak proaktif, dia akan mengeluarkan pelbagai banyak alasan untuk tidak membuat task dia. Jadi kat sini nak katakan bahawa sifat proaktif tu dapat dilihat daripada penggunaan perkataan sendiri. Okey, dan seterusnya adalah bahawa sebagai manusia ni kita tidak perlu takut untuk membuat kesalahan lah. Okey, soalnya dalam perkataan be proaktif tu adalah mereka yang proaktif ni mereka tend untuk melakukan kesalahan, betul tak? Sebabnya kita banyak try and error dan sebagainya. Okay, mereka aktif dalam bergiat dalam melakukan sesuatu kerja tu, especially dalam kerja dakwah dan tarbiyah lah. Jadi bila kita kata when you make more mistake, you will learn from your mistake. Maksudnya apa? Bila kita membuat satu kerja itu, kita akan ada, mestilah benda yang dilakukan berulang kali mesti akan membawa banyak pengajaran kan. Jadi kita kena ambil pengajaran-pengajaran tu. Okey, sebab kita tahu bahawa setiap choice yang kita ambil itu dalam menjadi
proaktif tu kita akan membuat pemilihan, betul? Kita akan membuat pemilihan dari segi kerja apa yang kita kena buat, apa yang kita nak prioritaskan. Dan choices ni akan datang dengan consequences. Jadi dalam sama-sama dia akan membentuk seseorang tu menjadi orang yang lebih bijak dalam membuat pilihan dan sebagainya. Okey? Dan sebagai dai antum korang semua kena jadi lagi proaktif. Sebab apa? Kenapa pentingnya jadi proaktif? Kerana orang-orang kafir mereka bukan proaktif lagi, mereka dah hyperaktif. Mereka akan sibuk menjadikan dakwah dan sebagainya. Jadi kalau antum semua tak proaktif, macam mana kita nak kejar dengan orang punya ni? Okey? Kita semua sebagai pendakwah, kita kena tambahkan semangat kita untuk meneruskan jalan dakwah ni. Jadi kita akan menghadapi cabaran-cabaran yang seperti yang saya sebut tadi lah, 8 cabaran tadi. Tapi bukankah Allah dah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga bahawa adakah kamu tidak mengatakan bahawa, adakah kamu merasa bahawa kami tidak akan menguji kamu takkan kamu kata kamu beriman? Okey? Jadi mahu kat sini bahawa kita akan menghadapi cabaran. Tetapi bagaimana korang semua mengadaptasi kepada cabaran itu, mencari jalan penyelesaian kepada cabaran-cabaran itu yang akan menyebabkan korang semua dai yang proaktif. Okey? Saya rasa itu je sedikit daripada perkongsian saya. Moga kita berjumpa lagi selepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.